baju kenduri, saya suka ayam masak merah, daging masak hitam. Sebab masakan kenduri dia tak sama dengan masakan kita kat rumah. Secara peribadi, yang paling basic adalah nasi minyak lah. Sebab nasi minyak yang sedap hanya boleh didapati di kenduri kahwin sahaja. Kalau mak masak, kita masak sendiri, tak ada mood kenduri kahwin, dia jadi tak sedap. Auto tak sedap. Untuk dessert pula, saya pilih cendol sebab masa untuk kita habiskan cendol ni biasanya dalam 15 hingga ke 20 minit. Dan masa ni memang cun-cun lah untuk kita habiskan sesi berbawang dengan rakan-rakan dan saudara mara. Makanan kenduri yang saya suka makan adalah ayam masak merah dengan daging masak hitam. Walaupun dua sajian ini adalah makanan yang kita selalu makan, tapi bila kita makan dekat kenduri, dia punya vibe lain sebab dia macam dengan ramai orang dia. Lepas tu dalam masa yang sama, kita juga dapat tengok pengantin yang cantik. Jadi dia punya vibe tu lain dah. Dia macam lagi sedap. Oh, tu dia. Terliur saya bila anda membuat pilihan-pilihan tentang ada yang suka ayam masak merah, ada yang suka ayam ros, ada yang suka ayam masak hitam, ada juga yang nak membawang sambil makan cendol. Tapi kalau saya, pilihan saya di nasi kenduri, saya kurang suka makan nasi yang berwarna. Jadi saya akan pilih nasi putih tu makan dengan ayam masak merah. Dan juga yang paling saya suka dan rindukan, air sirap pengantin. Memang kalau beli air sirap kat luar tak sama macam pergi kenduri kahwin, minum air sirap pengantin. Okey, hari ini kita nak kongsikan tentang lauk kenduri dan juga nasi kenduri ini. Sama-sama kami nak bawakan kembali, mengimbau kembali dan juga menaikkan semangat anda yang bakal mendirikan rumah tangga, majlis tahlil kenduri, apa-apa sahaja yang anda ingin kongsikan bersama dengan rakan-rakan dan sanak saudara anda. Kita nak kongsikan tentang topik nasi kenduri ini bersama dengan 3 orang tetamu kita. 2 bersama dengan kita di studio dan seorang dalam talian. Yang pertama kita nak kongsikan, kita nak bersama dengan Mila Jirin, pengasas Bismillah, yang hari ini akan berkongsikan 2 menunya, iaitu daging hitam dan juga acar istimewa daripada Bismillah. Dan seorang lagi, kita akan bersama dengan Chanel Harun yang akan kongsikan menu-menu istimewa daripada Dapur Syombi, iaitu ayam ros dan juga ayam bawang. Dan kita juga nak kongsikan menu bersama nasi lan Kedah. Okey, kita nak mulakan dengan Sugita yang nak berkongsi menu daging hitam bersama dengan Mila. Silakan. Okey, baik. Kalau dah dengar apa yang Fiza katakan, anda pasti dah tak sabar-sabar nak tahu apa antara menu yang akan kami kongsikan. Yang pertama kami nak kongsikan adalah daging rempah. Kita bersama dengan Puan Mila Jirin ataupun lebih dikenali sebagai Mila. Mila sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Mila. Hari ini tak sabar juga. Tak sabar. Okey, Mila. Musim kenduri baru nak datang balik. Mereka kat rumah pun dah pastinya terliur. Mila nak kongsikan daging rempah kan, Mila? Ya, betul. Daging rempah Bismillah. Okey, Mila. Daging rempah daripada Bismillah ni, apa keistimewaannya, apa feel dia bagi kalau kita makan time kita pergi ke sesuatu kenduri tu, Mila? Dia our specialities ni lah, antara rempah yang dah kita mixkan. Ini memang our special rempah yang kita dah mix together. So ini membuatkan aroma dia dan rasa dia lebih sedap, insya-Allah. Okey, sambil-sambil Mila masak, minyak dah panas ke? Okey. So macam biasalah ya. Kita akan tumis ni segala rempah ratus ni. Ini daun salam ya. Ada kulit kayu manis, okey. Tumiskan ini dahulu ya, agar dia naik bau ya. Dah dapat dah, saya dapat bau aroma dia dan nama rempah sememangnya rempah dia yang penting. Bawang-bawang yang dah kita blend. Terpercik. Hati-hati ya. Baik-baik Mila. Okey, baik. Mila, sambil tu nak tanyalah, daging rempah ni ada daging rempah masak kicap dan daging rempah yang berlainan jenis. Kalau kat Bismillah ni, apa antara variasi daging rempah yang dimasak ataupun disajikan? Macam di Bismillah kita ada juga daging masak kicap yang warna hitam tu. Tapi para pelanggan lebih suka daging rempah sebabnya dia lebih ada rempah punya tekstur tu. Dan macam ni kita gunakan cili kering yang kita dah blend. So dia agak pedas sedikit lah. Tapi masih acceptable lah, insya-Allah. Kalau biasalah daging rempah ni berapa masa yang diperlukan untuk masak ataupun daging tu you memang dah masak dahulu, selepas itu baru dimasukkan dalam rempah yang disediakan ni, macam mana? Kalau kita cakap tentang daging ni, kalau proses masak daging ni memang agak lama sebab daging tu sendiri nak empuk pun makan masa kan. Betul. Tapi kalau kita masak ikut kuantiti, kalau macam di Bismillah kita masak large quantity, contohnya 1000 pack, 2000 pack. So memang kita kena produce daging dahulu, di mana kita akan rebus daging tu sehingga betul-betul empuk. Barulah kita akan masak dia dengan segala rempah-rempah yang dah kita sediakan. Ini baik. jangan lupa kalau makanan Melayu ini antara yang wajib ya, macam apa tu, daun pandan, daun pandan,
serai, ada tomato. Ni ada daun kari. Daun Ya, kari ni yang betul. membuatkan dia lebih bau sedap ya. Dan juga ada cili hijau. Okey, so tumis dia. Tapi sekarang ni kan Mila, ada Ya. orang walaupun bukan musim kenduri, mereka suka saja masak di rumah lah kan. Bagi mereka yang mungkin teringin sangat nak makan Betul, daging rempah ni, betul, kalau kat betul. depan rumah adalah serai ke pandan ke daun kari, boleh je petik masak Boleh, kan. boleh. Tapi tadi saya sempatlah berbual dengan Mila. Mila kata tapi bila makan time kenduri tu memang mood dia, feel dia lain lah kan. Betul. Dia sebenarnya saya pun masak juga kat rumah tapi dia rasa lain tau. Kalau makan dekat tempat kenduri tu kita rasa macam lain sangat. Mungkin sebab dengan paluan kompangnya, Betul. dengan melihat apa busana pengantinnya, tengok pelamin kan kita rasa lain. Okey. Kadang-kadang bertambah-tambah. Ini okey, adalah ini dia. yang our speciality. Rempah ratus tu contoh macam ada ketumbar, ada Okey. lada hitam, ya, ada rempah yang dah kita masukkan sekali. Okey. Yang ini yang buatkan dia rasa lebih sedap. So kita punya daging rempah ni tak kosong lah. Okey setengah- Mila dah Ya. masukkan rempah tu sambil-sambil tengah kacau nak tanyalah Mila. Time COVID-19 pandemik ni dah lah tak ada perkahwinan kan. Pastinya perniagaan Mila ada terkesan juga kan. Betul. Jadi bagaimana Mila menghadapi musim pandemik COVID ni? Sebab tu macam kami di Bismillah kita tidaklah hanya duduk membungkam diri sahaja. Kita melihat kepada bagaimana kita nak tackle masalah-masalah Okey. yang sedang dihadapi oleh para pelanggan. Antaranya orang tetap buat majlis yang kecil-kecil Betul. di rumah dan sebagainya. So that's why kita come out dengan produk kenduri box. Kenduri Bismillah. box. Ya, kenduri okey. box Bismillah. Ada kat situ saya Okey, ada buat baik. satu contoh. Saya angkat ya. Kenduri box ni yang Mila hari ni buat special untuk Special untuk Anita WHI. hari ini. Ada muka-muka pengacara WHI. Ya, Okey betul. Mila, saya nak keluarkan box boleh. ni dan kita lihat. Okey, senang saja bila kita hantar macam ni, orang boleh terus makan daripada box Betul, ni dan betul. ikut SOP lah juga Ya, kan. betul. Dan Mila, kalau box macam ni orang yang tak boleh untuk musim sekarang lah fasa 4 kan, dah boleh buat kenduri. Kalau mereka masih lagi ada yang was-was ataupun paranoid lah kan nak pergi kenduri, adakah Bismillah akan menghantar kontainer ataupun box ni ke mereka yang tak dapat menghadiri? Okey, ada dua situasi. Satu, Okey. orang yang melakukan majlis di Dewan-Dewan Bismillah, mereka akan order tambahan untuk diberikan kepada tetamu yang hadir untuk bagi kepada jiran-jiran mereka yang tak dapat hadir. okey. Kerana sekarang ni jemputan agak limited kan kerana 50% kapasiti Dewan. Dan yang kedua adalah mereka yang buat majlis di rumah. Okey. Contoh kita mudahkan urusan mereka, kita hantar kenduri box dan kita akan printed cover Cantik. ni special untuk majlis mereka. Kalau kenduri kahwin, gambar pengantin lah. Kalau ada akikah, gambar anak-anak. Kalau birthday, gambar anak ke, Okey. anniversary, ada buat tahlil, doa selamat, tak ada masalah. As long as kenduri majlis kita akan jalankan. Dan Maksudnya kita akan hantar. kalau katalah Uyaina ke Hawa ke kata dekat depan ni adalah gambar Uyaina Hawa dengan pasangan mereka ya. Kita buat editing tu percuma je. Kita bagi editing tu percuma je. Supaya kenapa tahu? Sebelum ni kita hantar tanpa cover, jadi orang yang terima kadang-kadang tak tahu ni kenduri siapa. Betul. Kan? Siapa yang hantar makanan? So bila ada gambar pengantin ataupun gambar parents, so orang yang terima tu anak jiran kita dah kahwin, alhamdulillah. Dapatlah mereka mendoakan kepada pengantin. kita, Inovatif insya-Allah. ya, cantik dengan dia punya scan code dengan tulisan nanti ada nama pengantin. Ya, betul. Dia sangat dia macam terima satu doggy yang sedap untuk dimakan Betul, dan betul. diingati. Ada juga tetamu kami bagi tahu dia orang simpan buat kenang-kenangan cover tu. Oh wow. Ya. Okey. Ini satu orang kata inisiatif lah kalau bagi dalam musim pandemik ni boleh semua orang gunakan sebenarnya, bukan sahaja untuk kenduri kahwin, mungkin untuk kenduri-kenduri yang lain Betul, juga tak kan. kisah as long as majlis. Dekat Okey. Malaysia ni kita memang suka buat majlis. Betul. Okey, daging sudah pun dimasukkan dan Mila akan kacau sehingga dan tunggu sehingga segalanya orang kata Sebati. sedap, sebati dan dimasak. Jadi anda apa kata sebelum kita bersama dengan Fiza untuk menu seterusnya, anda saksikan dahulu trivia ini. Jom. Tahukah anda, di Malaysia bukan nasi minyak sahaja yang sering menjadi juadah utama ketika majlis kenduri. Walaupun ianya merupakan salah satu makanan tradisi masyarakat Melayu ketika majlis kerakyatan, namun kini pelbagai keunikan telah mula ditampilkan mengikut citarasa masing-masing. Bagi yang tidak menggemari juadah seperti nasi minyak yang cukup sinonim dengan kenduri kahwin, ada yang memilih untuk menghidangkan juadah lain seperti nasi putih berlauk, nasi ayam dan sate. Manakala di negeri pantai timur, nasi dagang dan nasi kerabu merupakan antara menu yang popular ketika majlis kenduri.
Di sebelah selatan pula, antara lauk pauk kenduri yang menjadi pilihan adalah seperti kambing, kurma merah, ayam ungkep bersama tempe serta asam pedas daging. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka juga mempunyai pelbagai jenis juadah kenduri yang berlainan mengikut tradisi setiap kaum. Bagi masyarakat Cina, selain menghidangkan makanan tradisi seperti kuih bakul, upacara meminum teh juga masih diamalkan sehingga kini. Hidangan teh merupakan salah satu tradisi masyarakat Cina yang membawa maksud penerimaan pasangan pengantin ke dalam keluarga baharu. Lain pula bagi kaum India, ianya amat sinonim dengan makanan yang berasaskan rempah ratus. Antara juadah yang sering menjadi pilihan ketika majlis kenduri ialah seperti tosai, jalebi, nasi biryani dan pelbagai lagi pilihan yang menarik. Wah, seronoknya Sugita makan ataupun berkongsi tentang menu daging rempah itu tadi. Dan kalau kita dapat lihat daripada trivia itu tadi, terdapat juga pelbagai jenis lauk pauk kenduri yang menjadi pilihan rakyat di Malaysia tanpa mengira kaum dan juga adatnya. Dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Firdaus Muhammad Azlan untuk kita kongsikan bersama dengan anda antara satu lagi menu nasi yang cukup popular iaitu nasi lan Kedah. Assalamualaikum Firdaus, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Ini kita nak kongsikan. Tadi kita dah tengok tentang menu nasi tomato lah, nasi minyak lah kan. Tapi nasi lan Kedah ni sebenarnya sesuatu yang istimewa dan juga berbeza daripada yang lain. Jadi mungkin Firdaus boleh kongsikanlah daripada mana tercetusnya inspirasi dan adakah ini merupakan resepi turun-temurun keluarga atau bagaimana? Okey, bermulanya nasi lan ni dia adalah resepi turun-temurun daripada keluarga. Okey, jadi perniagaan ni bermula pada tahun 1982 daripada arwah bapa saya dan mak saya. Jadi saya adalah second generation yang bawa nasi lan Kedah atau resepi ni ke Lembah Kelang. Okey. Jadi menu-menu yang ada di kedai ini adalah macam daging hitam, nasi minyak, sotong yang besar-besar tu kan. Jadi menu yang saya nak yang saya tunjukkan dalam masakan ni adalah menu untuk catering. Jadi tak dapat di restoran nasi lan Kedah. Jadi hanya dapat pada siapa yang menempah untuk catering saja. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang nasi kenduri ni kan, ramailah orang sekarang ni memang tak sabar nak pergi ke kenduri, nak menikmati hidangan kenduri ni. Tapi kalau kita lihat di nasi lan Kedah sendiri, apa sebenarnya identiti menu yang memang kalau orang pi kat nasi lan memang nak pi cari menu tu? Okey, menu yang paling killer yang kita ada dekat nasi lan Kedah adalah sotong kembang, sotong besar-besar tu kan. Daging hitam, telur sotong, telur ikan. Yang special adalah nasi dia. Nasi dia kita masak dengan rempah dia. Rempah tu yang kita diimport daripada utara lah. Cili-cili semua daripada utara. Jadi yang special dia adalah sotong dan daging hitam lah. Daripada dulu dan sampai sekarang. Kalau kita cerita tentang menu yang kita kongsikan di Kaca TV ketika ni, ini sebenarnya menu apa ni? Apa nama menu ni? Menu ni daging masak merah. Daging merah lah. Ayam merah? Daging silap. ayam masak merah. Betul. Kalau saya sendiri Firdaus, saya memang kalau pergi ke kenduri saya memang cari ayam masak merah ni. Tapi lah apa antara kelainan dan juga keistimewaan ayam masak merah daripada nasi lan ni? Sebab kadang-kadang orang utara cara dia masak lain, orang Selangor cara dia masak lain, orang Johor cara dia masak lain, orang Sabah Sarawak cara dia masak lain. Apa keistimewaan dan kelainannya? Okey, keistimewaan dia dekat menu ayam masak merah ni adalah dia daripada resepi turun-temurun lah. Jadi dia ni masakan dia ni lebih lemak. Ayam dia rasa dia punya cili tu, masakan dia tu lemak. Kita ada letak susu dan santan juga dalam tu. Itu yang special dia. Okey, Firdaus, mungkin Firdaus boleh kongsikan apa antara jenis lauk-lauk pauk yang terdapat di nasi lan Kedah ini? Okey, nasi lan Kedah kita ada lauk pauk, kita ada sotong tadi macam saya cakap tadi, kita ada ayam rempah, ayam gulai rempah, kita ada kambing, gulai kambing, kita ada daging hitam, kita ada telur sotong. Telur sotong susah nak dapat kan. Jadi kita
ada menghidangkan menu telur sotong. Lepas tu ada jugalah lain-lain sayur-sayur yang kita sediakan. Okey, boleh tak kalau kongsikan Instagram ataupun Facebook kalau mungkinlah orang penonton-penonton ni teringin nak pergi makan nasi lan ni? Okey, boleh follow Instagram kita Nasi Lan Kedah atau Facebook kita Nasi Lan Kedah. Kita mempunyai 5 cawangan di 5 Kelang yang iaitu pertama Shah Alam, Putrajaya, Ceras, Bangi dan juga Cyberjaya. Jadi boleh waste saja, senang saja boleh waste. Kita operasi daripada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Okey, setiap hari ke tu? Setiap hari, kita tak ada cuti. Jadi kita hanya cuti hari raya je lah. Okey, tapi nak tanya satu soalan lagi. Kalau katalah nak pergi kat kedai tu, ramai orang dan sebagainya, bolehkah kita memang ada telefon untuk delivery dan sebagainya? Boleh, kita boleh telefon untuk online food, untuk Food Panda dan juga website kita. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Firdaus kerana berkongsi bersama dengan kami tentang keistimewaan resepi nasi lan ini. Kami nak kongsikan kepada anda penonton antara lain resepi-resepi istimewa lauk kenduri bersama dengan Sugita. Silakan. Fiza Sabjan kalau pergi kenduri dia cari ayam masak merah. Kalau anda mungkin juga yang akan mencari ayam bawang. Okey, kita bersama dengan Chanel Harun ataupun lebih dikenali sebagai Nel. Yes, betul. Okey, Nel, kalau cakap mengenai ayam bawang ni, kalau orang Penang lah kan, ataupun siapa-siapa dah pergi Penang makan nasi kandar, mesti cari ayam bawang. Betul. Kan, kombinasi dia. Tapi untuk kenduri ni, ayam bawang daripada Chanel Harun ni, apa bezanya ataupun keistimewaannya? Beza ayam bawang kita, dia resepi dia sangat mudah. Okey. And senang disediakan and rasanya yang pasti sedap lah. Sebab yang bagi kita di kedai selalunya ayam bawang ni diminati oleh golongan kanak-kanak sebab dia ada rasa combination pedas, manis dan berlemak. Tu orang datang kedai orang akan cari. Okey, dan nama ayam bawang pastinya bawang dia lah paling utama kan. Betul. Jadi berapa banyak bawang sebenarnya awak masukkan? Saya lihat macam banyak sangat bawang. Macam ni untuk kita buat dalam 5 ketul ayam kita pakai lebih kurang 200 gram. Okey, baik. Kita goreng dahulu ya. Kita goreng semua bahan ni, kita tumiskan daun pandan, serai dan bawang. Kita masak bawang ni sampai dia layu. Lepas tu kita akan masukkan bahan seterusnya. Okey, orang kat rumah terfikir, biasa saya tengok rekaan baju dia daripada dia ni. Hari ni dia masak pula. Mungkin mereka tak tahulah. Chanel pun sebenarnya ada membuat catering ya untuk masak-masak. Mungkin Chanel boleh kongsikan bila mulanya perniagaan Dapur Combi ini. Okey, kita start perniagaan Dapur Combi masa tu pandemik. Kita sebagai designer kita dah hilang sumber pendapatan. Jujurnya saya cakap. Dari situ datangnya idea untuk saya buat perniagaan food dan business ataupun perniagaan makanan. Daripada situ saya fikir sebab kita dah buat baju wedding. Wedding tak ada. Kita teringin nak makan nasi kenduri. So why not di area Lembah Kelang ni, saya rasa benda tu belum banyak kita jumpa and peluang tu kita guna sebaiknya untuk kita buka restoran yang hari-hari orang boleh datang dan makan kenduri di kedai kita. Dan Nel ni pula orang Penang ya? Orang tahu ke? Nel orang Penang. Okey, baik Nel. Resepi ni sebenarnya Nel belajar dari siapa ni Nel? Resepi ni actually kalau di Penang kebanyakan family ada resepi ayam bawang dia masing-masing dan apa yang Nel bawa hari ni adalah resepi ayam bawang daripada keluarga Chanel Harun. Turun-temurun. Wow. Okey, tak payahlah pergi Pulau Pinang ya. Tak payah dah. Kalau ayam bawang ni lah kan biasa macam kita tengok tadi ayam masak merah. Biasalah bagi saya sendiri kalau saya pergi kenduri orang Melayu biasa mesti ada ayam masak merah, nasi minyak dan acar ke apa kan. Kalau ayam bawang ni kerap tak orang membuat tempahan? Usually masa kita bawa menu ni datang di Lembah Kelang, permintaan dia agak sangat menggalakkan sebab yang first try kita punya ayam bawang ialah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Setelah Datuk Seri Siti Nurhaliza reviewkan di Instagram beliau, permintaan ayam bawang kita ni boleh dikatakan hari-hari sold out di kedai. Baik, dan biasa makan dengan apalah ayam bawang ni sedap? Saya ni tak adalah makan ayam bawang sebab saya vegetarian. Tapi kalau orang yang baru nak makan ayam bawang biasa dengan nasi kandar. Tapi kalau kenduri lah makan dengan apa sedap? Nasi apa? Ayam bawang ni biasa dihidangkan dengan nasi minyak ataupun nasi tomato. Macam di kedai kita, restoran kita terkenal dengan nasi tomato. Ayam bawang, nasi tomato, dalcah dan jelatah. Confirm sedap. Confirm sedap. Yang macam dekat depan ni lah combo dia. Ayam masak, ayam bawang yang dah siap kat sini. Yes, betul. Okey, baik. Nel, sambil-sambil Nel masak tu, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Dah boleh bau. Kan, bau bawang dia. Wanita Hari Ini.